Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar penonton? Moga-moga pada malam ini kita dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini bertemu lagi kita dalam sesi ceramah online kita. Kali ini kita membawa panel yang baharu iaitu yang berbahagia Ustaz Roslan Cik Ros. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah sihat. Dengar suara tu, itulah, tak ada suara lain dah. Itulah suaranya. Kita kenal melalui suara tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang saya muliakan iaitu yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz. Seterusnya panel kita juga iaitu Ustaz Roslan Cik Din. Tidak lupa juga kepada penyelaras Tuan Haji Muhammad Arsyad Ali kerana menganjurkan program kita pada malam ini. Okay, baik. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa membuang masa, saya terus fokus kepada tajuk perbincangan kita pada malam ini iaitu berkaitan dengan selamatkan keluarga daripada sambaran api neraka. Itu tajuk utama kita pada malam ini. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, neraka adalah satu tempat yang sangat buruk di akhirat kelak. Sa'a masira. Sa'a masira. Sa'a masira. Iaitu saat masira, minta maaf. Okey, baik. Terima kasih Datuk. Saat masira maksud dia tempat yang sangat buruk di akhirat kelak. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah, sama ada kita sabar ataupun tidak ketika berada di dalam tempat tersebut, na'udzubillahi min zalik, ia tetap tempat yang sangat buruk jika menjadi tempat seseorang itu, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jadi tuan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi persoalan bagaimana nasib kita dan ahli keluarga kita esok di akhirat kelak. Adakah kita telah melakukan kerja keras untuk menyelamatkan ahli keluarga kita daripada sambaran api neraka ini, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jadi untuk mengupas tajuk kita dengan lebih terperinci, lebih menarik, insya-Allah kita serahkan kepada yang berbahagia Datuk Ustaz Kazim Ilyas untuk memulakan mukaddimah pada sesi malam ini. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Alhamdulillah, terima kasih kepada tuan moderator kita Da'i Ahmad yang saya muliakan, pada Ustaz Roslan Cik Ros ahli panel kita pada malam ini, dan juga yang saya muliakan Tuan Haji Muhammad Arsyad selaku penyelaras program Bicara Wara kita pada hujung bulan bersama dengan Pusat Pendidikan Al-Barakah. Alhamdulillah tuan-tuan, saya ucapkan ribuan terima kasih pada yang berbahagia Ustaz Roslan Cik Ros. Tadi tuan-tuan yang saya hormati, dia tegur saya, muka saya putih melepak. Putih melepak, dia kata muka saya. Saya kata sebab dalam bilik saya ni guna lampu LED, lampu cerah. Jadi saya pun ambil payung, pegang payung supaya tak nampak putih melepak, tuan-tuan. Ni nampak saya pegang payung ni. Dia pun kata hujan pula. Ramai kata ustaz tu dekat luar rumah kan, Indonesia Baharum. Pegang payung supaya nampak muka tu gelap sikit, tidak nampak cerah. Ni nampak saya buka payung. Nampak cerah, terang-terang macam pakai bedak. Kena pakai macam ni. Baru nampak original punya muka kan. Tapi depa kata kalau pakai payung dalam rumah, ulak masuk. Kata kita tutup balik tak pasal amat lagi. Depa kata ulak masuk dalam rumah. Cerah pun cerah, biar Ustaz Roslan Cik Ros mesti jealous dengan saya. Baik, untuk makluman Ustaz Ahmad, untuk makluman Haji Muhammad Arsyad, saya berpentas bersama dengan Ustaz Roslan Cik Ros ni, saya rasa dah lebih daripada 20 tahun. Daripada tahun 96 saya rasa saya dah buat forum ceramah bersama beliau.
Tahun 96 ni kira lama dah. Kira lama sungguh dah. Okey. Nak kata tahun berapa tahun dah Ustaz? 96. Berapa tahun dah? Oh, 20 tahun lebih. 25. 25 tahun. Masa tu Ustaz Roslan kurih, saya pun kurih. Lah dia kurih, saya lagi yang dah boroi. Lamanya tuan-tuan kami berforum sekali lebih daripada 20 tahun. Ya, jadi kami ni dah layak dipanggil sebagai pasangan otai. Cuma kami tak pernah lagi digandingkan sekali dalam forum perdana di TV1. Asyik tak jumpa gu lagi dengan dia lah di TV1. Duduk forum perdana di pentas-pentas masjid, di pentas-pentas awam, di Dewan, di Padang, tuan-tuan. Jadi Ustaz Roslan pula lebih bersama dengan kawan-kawan beliau di belah utara, ya, Syekh Faisal, Tuan Syekh Faisal, doktor kita dari UUM ke USM ke, ya, Ustaz Bashir, ya, Ustaz Basir. Ya, jadi ni, dan alhamdulillah tuan-tuan, kita dapat bertemu lagi pada malam ni. Tajuk kita, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu, jagalah keluarga kamu daripada api neraka. Kalau kita sebut pada diri kita, kita berdiri depan cermin. Apa dia diri kita? Diri depan cermin. Cuba tengok dari hujung rambut sampai hujung kaki, yang itulah diri kita. Allah kata hang jaga dari hujung rambut hang sampai hujung kuku kaki hang tu, jangan biarkan satu bahagian mana pun berpeluang untuk disentuh api neraka. Jangan. Jaga sungguh, bukan setakat tak boleh buat tu, tak boleh buat ni, jangan buat ni. Cenderung pun tak boleh. Cenderung pada sesuatu benda yang boleh membawa kepada neraka pun tak boleh. Allah sebut dalam Quran, wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu ni cenderung kepada perbuatan zalim. Menyokong perbuatan zalim. Benda tu tak betul, benda tu tak elok, benda tu haram. Kamu cenderung hati pun Allah kata jangan. Nanti kamu disentuh api neraka. Begitulah Allah Ta'ala suruh kita jaga. Maknanya tuan-tuan, bukannya susah. Jaga rambut, jaga otak, jaga pemikiran, jaga mata, jaga hidung, jaga telinga, jaga perut, jaga mulut, jaga gigi, jaga lidah, jaga kongkong, jaga dada, jaga semua perut, kemaluan, paha, kaki, tangan semua ni. Jangan buat benda haram. Jangan. Itu nombor satu je. Nak masuk dalam dia kena benda halal. Nak ambil daripada dia pun benda halal. Semuanya benda halal saja. Jaga kamu ya. Kemudian kata Allah, jaga keluarga kamu. Anak kamu, isteri kamu. Setengah orang sebut isteri, anak-anak. Ada setengah orang sebut jaga isteri-isteri. Jangan nampak tu. Ada dua orang. Satu jaga isteri dan anak-anak. Satu lagi jaga isteri-isteri kamu. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan yang saya hormati. Jadi kalau kita kata susah lah Ustaz nak jaga, Ustaz susah lah nak jaga. Inilah tajuk yang kita nak lihat, nak bincang pada malam ni. Macam mana nak jaga susuk tubuh kita ni dan susuk tubuh anak-anak dan keluarga kita daripada api neraka. InsyaAllah saya rasa sangat bertuah, sangat untung bersama dengan Ustaz Roslan malam ni. Tambah-tambah pula dia baru sambut hari jadi semalam. Yang keberapa tu Ustaz? Boleh abang? Tak boleh abang Ustaz Lan? Hari jadi yang keberapa? Ustaz Lan, dia ada Lan. Hari jadi yang keberapa? Rahsia. Oh, biarlah rahsia. Biarlah rahsia. Jadi biar lebih kurang dari kita. Lebih kurang ya. Menantu pun dapat dekat sama, cucu pun dekat sama, makna lebih kurang lah. Jadi saya serahkan pada Ustaz Ahmad Malik, kita bagi pada Ustaz Lan cakap banyak-banyak malam ni. Kita pun nak ngaji dengan dia insya-Allah. Masya-Allah. Subhanallah. Alhamdulillah tuan-tuan dirahmati Allah. Kita apa yang perlu kita buat daripada ucapan mutiara yang disebut
yang berbahagia sebentar tadi, Datuk sebentar tadi, jaga seluruh anggota tubuh badan kita, jangan biarkan, dan ahli keluarga kita juga, jangan pernah ada satu bahagian tubuh pun disambar oleh api neraka daripada hujung rambut sampailah ke hujung kaki. Baik tuan-puan yang dirahmati Allah, kita beralih kepada panel kita yang kedua, iaitu yang berbahagia Ustaz Roslan. Ustaz, di antara pantun yang saya ingat dalam ceramah-ceramah Ustaz di corong-corong radio dan sebagainya, saya tahu Ustaz memang suka berpantun. Saya tak sabar nak dengar pantun daripada Ustaz sebenarnya. Tapi yang di antara yang saya ingat pantun, saya minta maaf Ustaz kalau salah, tolong betulkan. Tanam buluh rapat-rapat, biar puyuh senang berlari. Senang berlari. Ku pinang tak dapat-dapat, ku bawa lari naik lori. Subhanallah, itu di antara pantun yang saya ingat daripada ceramah-ceramah Ustaz Roslan. Jadi mungkin Ustaz Roslan nak kongsikan pantun lepas ni tuan-puan dirahmati Allah. Jadi kita beralih kepada soalan yang kedua yang berbahagia Ustaz. Baik. Tajuk kita masih membincangkan mengenai memelihara keluarga supaya tidak disambar oleh api neraka. Baik. Jadi sekarang ni di antara anggota-anggota yang paling sukar untuk kita pelihara dan jaga, bahkan Nabi sebut ramai orang tergelincir di dalam api neraka kerana lidahnya. Bahkan terlalu banyak pendosa di akhirat kelak bukan di anggota-anggota yang lain, tetapi dia menjurus kepada lidah Ustaz. Jadi bagaimana pandangan Ustaz apabila melihat di zaman ini, bagaimana kita berada di satu zaman yang orang dia tak betul-betul jaga lidah dia. Bahkan kadang-kadang yang menterjemahkan lidahnya juga adalah tangan dia di media sosial dan sebagainya. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih Tuan Moderator Da'i Ahmad, yang berbahagia sahabat saya Datuk Kazim Ilyas Al-Hafiz, yang berusaha penyelaras program kita Tuan Haji Arsyad. Alhamdulillah, sonok malam ni, lama tak jumpa Datuk Kazim. Saya pun tadi mula-mula tengok gambar dia, saya rasa betul ke Datuk Kazim ni? Takkan putih melepak sampai macam tu. Kan. Kemudian dia pegang payung, kita pun rasa pelik ni, luar biasa. Tapi bila tanya-tanya dia jawab elok tu, kira okey lah. Kan. Jadi saya pun heran apa jenama kosmetik yang Datuk pakai ni. Ku apa pun tak tahu lah. Putih semua. Putih. Ku melepak. Alhamdulillah, syukur kita semua Allah Ta'ala pelihara daripada musibah COVID yang semakin dahsyat melanda kita semua. Mudah-mudahan kita terus dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah segera mengangkat musibah yang sedang melanda kita ni. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk pada malam ni cukup cantik. Cukup hebat dan cukup penting untuk sama-sama kita hayati, khususnya lebih-lebih lagi sebagai mak bapak. Sebab saya teringat dalam satu mafhum hadis ceritakan ada orang yang bila dia hisap amalan dia, terlalu banyak amalan dia. Masya Allah, berat sebelah timbangan amal dia. Dan dia layak untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah. Lalu para malaikat mengiringi dia dengan penuh kemuliaan untuk masuk syurga Allah. Tiba-tiba bila sampai berdekat dengan pintu syurga, lalu ditutup pintu syurga, dibuka pintu neraka. Tiba-tiba lari keluar daripada neraka itu anak isteri dia. Pakat pegang anak, pegang betih dia, panggil ayah, daddy dan sebagainya lah. Isteri peluk tengkok dia, panggil dia abe, abe, dan seumpama dengannya. Lalu laki-laki ini apabila anak dan isterinya menghalang dia untuk menuju ke syurga Allah, lalu dia pura-pura tak kenal. Dia kata, siapa ni? Tak kenal ni. Walhal anak dia itu dulu dia cukup sayang. Tapi waktu itu kerana dia mengganggu untuk masuk syurga Allah, seorang ayah ini untuk menghuni syurga Allah, isteri yang mengganggu suami ini untuk menuju ke syurga Allah,
lalu dia pura-pura tak kenal. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat tangkap lelaki ini dan humban dia dalam neraka. Walaupun dia dah ahli jannah, ahli syurga. Tuan-tuan, kenapa? Inilah dia tanggungjawab yang kita bincang pada malam ini. Yang tidak dibereskan waktu dihidup di dunia, Allah beri kepada dia amanah. Allah bagi anak, bagi isteri. Allah firman bagaimana yang Datuk Kazim sebut tadi ayat qu anfusakum wa ahlikum nara. Peliharalah diri kamu, bukan saja kamu, tapi wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu naran, akan api neraka. Tanggungjawab inilah apabila kita abai, rupanya walaupun kita seorang abid, kita seorang ahli ibadat, kita dermawan, kita pemurah hati dan sebagainya, tapi tanggungjawab ini tak selesai, maka dia menggagalkan kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini sebab tu saya kata tajuk ini penting. Ada orang suka beramal. Ada orang suka menderma. Ada orang suka buat baik banyak-banyak. Tetapi ditinggalkan kewajipan yang sangat penting yang akan menentukan kesejahteraan dia, keselamatan dia untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah menyatakan, innama amwalakum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kamu, anak pinak kamu adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujian maknanya kita perlu berhati-hati. Kalau kita berjaya menghadapi ujian ini, selamatlah kita. Jadi sebab itu, walaupun apa yang kita lakukan, siapapun kita, jangan kita lupa tugas qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita, jaga keluarga kita daripada neraka Allah. Tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, qu anfusakum, itu yang pertama Allah sebut. Peliharalah diri kamu. Apa yang kita nak jaga? Kemudian baru wa ahlikum, ahli keluarga. Diri kita, antara yang kita nak kena jaga ialah lisan kita, lidah kita. Sebagaimana yang Da'i Ahmad tanya saya tadi. Kan? Lidah, kerana dia sangat penting. Sebab tu Rasulullah SAW menyatakan, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Kalau kamu nak bercakap, bercakaplah benda-benda yang ada kebaikan, yang ada kebajikan. Kalau tak ada kebajikan-kebaikan, aw liyasmut, hendaklah kamu diam. Ataupun kamu diam, jangan bercakap. Kalau bercakap juga, tak ada guna. Kerana lidah ini, perkataan ini, kalau hari ini diterjemahkan pula dengan tulisan, dengan taipan, bukan taipan, Selangor apa, di-type kan, keypad kita apa semua, yang menterjemahkan apa yang kita nak kata. Benda yang tak betul, benda yang akan merosakkan masyarakat dan ummah, Allahu Akbar, maka dosanya dia berperingkat berlapis. Hari ini kalau kita salah sebut, keburukan yang kita sebut, kan, bukan sahaja sekarang ni kita sedang live 3 orang, kan, Haji Arsyad dia pemerhati je lah, 4 lah, bukan saja 4 orang, tapi satu dunia mendengar apa yang kita bicara. Hari ini satu dunia boleh membaca apa yang kita tulis. Apabila kita menulis, kita berkata, mengeluarkan perkataan yang berbentuk dusta, kita sedang bohong satu dunia. Bayangkan bagaimana kita nak selesaikan di akhirat Allah, di mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, di akhirat antara yang akan diperhitungkan kepada kita, pertama hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, dosa kita dengan Allah. Yang kedua hablum minan nas, hubungan kita sesama manusia. Berapa juta penduduk dunia yang kita nak kena jumpa, yang kita nak kena selesaikan di akhirat Allah. Kita nak kena berdiri lama di padang mahsyar Allah. Satu saat yang sangat menyayatkan, yang sangat menyusahkan, yang sangat mengazabkan. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, panasnya suasana mahsyar itu, ada orang yang peluh dia sampai buku lali dia. Ada orang yang peluh dia sampai di lutut dia, sampai ke pinggang dia. Panasnya saat mahsyar itu,
Siapa yang akan berdiri lama di situ, maka dia sedang menerima azab yang besar di mahsyar Allah. Siapa? Di antaranya orang yang banyak buat salah, buat silap, buat dusta, buat fitnah sesama manusia. Jadi sebab itu Nabi SAW mengingatkan kita supaya jaga lidah. Jaga lidah. Dia bisa memberi kepada kita kebajikan, dia juga bisa menjadikan kita mendapat dosa dan azab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Allah sebut dalam Al-Quran. Sesungguhnya fitnah itu lebih besar, lebih bahaya daripada membunuh. Kita kalau bawa pistol, pergi tembak satu orang, mati satu orang dah. Tapi dengan lidah kita ni kita tembak. Tembak ni kalau istilah belah utara ni dia kata muhung hang ni tembak ya kan. Lidah ni tembak satu dunia menjadi mangsa. Menjadi mangsa dan dia akan mengundang kepada keburukan. Jadi sebab itu antara yang kita nak jaga, qu anfusakum, jagalah diri kamu. Apa yang kita nak jaga selain daripada iman kita, akhlak kita, lidah kita. Kata-kata biarlah terbit daripada mulut kita benda-benda yang jadi kebajikan. Kalau tak ada benda yang nak jadi baik, lebih baik diam. Kalau hari ini kita dengan handphone kita, kita dengan laptop kita, kan? Kita nak tulis apa? Fikir dua kali. Kita nak tulis ni, kita nak type ni, kita nak cakap ni, jadi dosa ataupun pahala. Ini perhitungan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian yang harus kita buat. Kerana lidah badan binasa. Kerana pulut santan binasa. Sebenarnya bukan santan saja, dengan derian kali binasa. Kerana pulut ni. Derian batu kurau ada lagi Ustaz Kazim. Ini Dah. Ada banyak. Alhamdulillah, sepupu Ustaz Kazim hantar mai rumah saya. Terima kasih banyak Ustaz Sahak. Alhamdulillah boleh rasa. Tunggu Ustaz Kazim tak main-main. Alhamdulillah. Bukan negeri tak boleh. Malah ni minta surat. Tak apa, alhamdulillah anak buah mari hantar buah, alhamdulillah. Tuan-tuan, orang tua-tua dulu peribahasa dia cukup cantik. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Jadi dulu takat tu Da'i Ahmad. InsyaAllah kita nak saya rindu sangat nak dengar Ustaz Kazim pula lagi. Allahu akbar. Masya-Allah. Terima kasih mukadimah yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Roslan sebentar tadi, tuan-puan dirahmati Allah. Baik, kita berpindah kepada yang berbahagia Datuk. Baik Datuk, tadi kita dah berbincang bagaimana nak memelihara ahli keluarga. Jadi di akhirat kelak ada satu lagi tempat yang bernama syurga dan penuh dengan nikmat. Alangkah indahnya kalau kita dapat masuk syurga bersama dengan ahli keluarga. Mungkin Ustaz boleh yang berbahagia Datuk boleh kongsikan. Mungkin ada cara yang terbaik bagaimana kita nak bawa sekali ahli keluarga kita masuk ke dalam syurga. InsyaAllah dipersilakan yang berbahagia Datuk. Terima kasih pada Da'i Ahmad, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Perkara ini disebut oleh Allah di dalam surah At-Tur. Bermula daripada ayat 21 sampailah ayat yang ke-27. Allah Ta'ala menyebutkan bahawa ahli keluarga akan boleh bersama semula di dalam syurga. Sebab itu akak-akak, abang-abang yang ada kematian anak, kematian suami, isteri, mak bapak apa semua ni. Susah duduk panjang-panjang lah bersedih tu. Mereka balik kampung dulu. Sehari kita jumpa lah kampung syurga. Kan kita ni asal pada Adam. Adam tu kan rumah dia dalam syurga. Maknanya tempat asal kita ialah syurga. Ustaz Lan, saya pergi ceramah di Kuching. Ya. Tengah duk makan nasi ayam penyek tu, datang muda-muda. Dia kata, Ustaz Kazim tanya, ya, Ustaz asal mana? Saya kata, saya asal Batu Kurau, Taiping. Oh, Taiping. Saya asal syurga, Ustaz. Astaghfirullah. Memang terkena betul. Memang terkena saya. Oh, saya asal syurga. Tak sangka pula Ustaz asal Taiping saja. Saya syurga. Saya tanya dekat dia, syurga tu asal pada Adam ke pada Iblis? Iblis pun syurga ke? Saya tanya. Jadi budak-budak muda ni dia pun panjang pakai. Kita ni umur tua-tua ni kena panjang ke jadi poi ke. Saya kata Iblis pun pada syurga ke? Jadi nak pilih yang mana ni? Nak balik kampung syurga
Yang tok nenek kita, tok Adam kita asal pada situ. Adam dia turun ke dunia. Iblis pun turun ke dunia. Tapi Nabi Adam balik ke syurga. Iblis ke neraka. Nah, tu beza dia. Tuan-tuan yang saya hormat, tu beza dia. Sebab itu Allah Ta'ala sebut kepada kita dalam surah At-Tur ayat 21 sampai ayat 27. Allah cerita apa benda yang boleh menyelamatkan dan boleh mempertemukan kita balik tok nenek kita, mak pak kita, anak-anak kita dalam syurga. Jadi tuan-tuan kerja rumah malam ni kena tengok surah At-Tur ayat 21. Sampai ada orang mai tanya mereka dalam syurga ni, mai tanya, apa amalan korang sampai korang boleh berhimpun balik satu family? Allah. Maka dia jawab, kami ketika hidup dalam dunia dulu, kami jadi insan yang takut. Kami jadi mak bapak yang takut pada anak-anak kami. Maksud takut apa? Takut anak buat jahat. Takut anak buat dosa. Takut anak-anak kami ini terlibat dengan benda haram. Takut anak kami ini buat benda yang salah. Maka kami sentiasa mengawasi mereka. Maknanya tuan-tuan, bila kita mengawasi anak-anak kita, menjaga anak-anak kita daripada terlibat dan membuat benda-benda haram, insya-Allah kita bertemu balik dalam syurga. Tapi sayang tuan-tuan, kadang-kadang kita lihat mak bapak pula yang menggalakkan anak-anak ni buat jahat. Kita bukannya tak suka, tapi daripada kecil kita tengok tak cantik lah. Kita tu yang saya tegur dulu, ada bapak yang bagi anak dia kecil-kecil, umur 3-4 tahun, anak kecil tu dah ada rambut berekor lah. Baru 4 tahun. Dah berekor lah. Saya pernah jumpa satu Tok Bilal masjid. Anak dia semua lelaki, 5 orang. Hak nombor 5 tu, dia bersolek macam anak perempuan. Pakai baju gaun. Bawa anak dia main masjid, pakai baju gaun. Saya kata ni lelaki perempuan. Lelaki itu pasal apa? Dia kata mak dia teringat perempuan, teringin tak dapat anak perempuan. Hak nombor 5 ni dia jadi macam anak perempuan. Daripada kecil dah tuan-tuan dah ajar dah benda tu. Tu tak besar-besar. Jadi susu sejak lah apa bala semua ni. Yang ni yang kita tak mau ni tuan-tuan. Kita kena ingat sungguh. Kalau betul kita sayang kepada anak kita, keluarga kita, apa yang perlu kita buat? Pertama, bekali anak-anak kita dengan ilmu pengetahuan. Sebab tu Sayyidina Ali kata 2 benda yang mak pak kena buat pada anak-anak. Pertama, adibhum. Ajar adab pada budak-budak. Ajar adab pada anak nombor 1. Disuruh kita ajar adab, ajar akhlak. Yang kedua, alimhum. Bagi mereka pandai. Ajari mereka ilmu. Nombor 1. Apa dia yang nak buat? Tu kita nampak tu. Syed Ismail Noor dah tulis dah. Kita showkan di situ nanti. Dia tulis ayat 21. Dan orang-orang yang beriman yang diturut oleh zuriat keturunannya dengan keadaan beriman, kami akan himpunkan zuriat keturunannya itu dengan mereka di dalam syurga. Dan kami dengan itu tidak mengurangi sedikit pun daripada pahala amal-amal mereka. Tiap-tiap seseorang manusia terikat dengan amal yang dikerjakannya. Tuan-tuan lihat dalam ayat 21 ni, Allah Ta'ala sebut, wallazina amanu wattaba'hum, dan golongan yang mengikut mereka min zurriyati, daripada zuriat mereka, akan dihimpunkan balik mereka itu dalam syurga. Jadi inilah perhimpunan yang paling bagus. Perhimpunan reunion kita dalam dunia ni duk gaduh saja. Karena kadang-kadang kita buat kenduri pun gaduh. Tapi dalam syurga tak ada gaduh-gaduh. Jadi mungkin Syed Ismail Noor akan cerita pula ayat 21 tulis apa, ayat 22 tulis apa. Jadi kita tunggu. Mungkin kawan-kawan kita yang lain yang nak bagi komen, nak sambung pada ayat 22 dalam ruangan komen, nanti kita akan showkan di sini. Jadi kita bagi peluang kepada tuan-tuan sidang penonton untuk masukkan apa ayat yang ke-22, 23 dan 24, dan saya akan showkan, saya akan tunjukkan apa yang ditulis oleh tuan-tuan dalam ruangan live kita pada saat ini insya-Allah. Jadi kita tunggu tuan-tuan. Balik pada yang pertama, bekali
dengan adab, ajari dengan ilmu pengetahuan. Siapa yang kata yang ini? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Nombor satu kata dia ajar adab. Takdib dulu. Nama dia takdib, memberi adab. Surah At-Tur, Saniyah. Surah At-Tur. A-T-T-H-U-R. At-Tur. Sebelum kita hantar anak kita pergi sekolah, kena ajar adab dulu. Umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun baru hantar pergi sekolah. Sekarang ni kita tak ajar adab, bila pergi sekolah kurang ajar. Cikgu jadi pening. Mana satu nak mengajar, mana satu nak jaga disiplin, mana satu nak jaga akhlak. Baik, kita lihat pula. Wallazina amanu wattaba'thum zurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim zurriyyatahum wama alatnahum. Itu ayat 21. Ayat 22. Kita tunggu ayat 22. Ayat 22. Ayat 22. Siapa dia ayat 22? Bakal jenazah returns. Sekejap kita tengok ayat 22. Siapa pula? Baik, jadi tuan-tuan yang saya hormati. Nombor satu kita kena ajar adab. Bahasa kita paling mudah, ajar akhlak. Cantik dah masa tadika kita dah ajar adab makan, adab basuh tangan, adab bersalam. Tapi bila nak bersalam payah sikit lah. Orang tak mau nak bersalam pula dah, takut. Dulu budak-budak asal bersalam cium tangan. Kita ajar tu, bagus. Tapi bila dia mari besar, dia tak cium tangan orang lah. Dia cium tangan dia sendiri. Bila dia bersalam orang, dia cium tangan dia sendiri. Bila kita tanya pasal apa, tak cium tangan makcik hang, opah hang, pasal apa? Dia kata buat ikan masin. Buat yang kawan tu kerja pisiang ikan, buatkan kering, buat ikan tu dia tak mau. Kita tengok pula ayat yang ke-22, Farah Dina. Kita tengok ayat 22. Dan kami berikan kepada mereka tambahan berupa buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Duk dalam syurga ni, mereka dapat apa? Mereka dapat buah-buahan. Mereka dapat bifakihah. Dapatnya buah-buahan, dapatnya daging, walahmin. Maknanya tuan-tuan, makanan dalam syurga buah, makanan dalam syurga daging. Kita berapa lama dah tuan-tuan dibusukkan dengan makan daging kambing, nanti naik kolesterol. Makan daging kambing, nanti naik kolesterol. Berapa lama kita kena tipu banyak tentang dengan susu kambing, dengan susu daging kambing, ya, lembu dan sebagainya. Kita tengok pula Faradina ayat 23. Ayat 23 kata apa? Di dalam syurga itu mereka saling menghulurkan gelas yang isinya tidak menimbulkan ucapan yang tidak berfaedah ataupun yang mendatangkan dosa. Ayat 23. Duduk dalam syurga, minumlah apa benda pun. Tak ada siapa yang nak mabuk minum dalam syurga ni. Yang ketiga Allah Ta'ala sebut apa? Mula-mula daging. Nombor 2 susu ni tadi buah-buahan. Nombor 3 Allah Ta'ala sebut gelas minuman. Yang ni yang manusia duk cari dalam dunia ni. Pi Langkawi pun cari gelas. Ayat 24 Allah Ta'ala sebut pada kita apa? Dan di dalam 24 kata Allah, dan di sekitar mereka ada anak-anak muda yang berkeliling melayani mereka. Yang beredar di sekitar mereka seolah-olah anak-anak muda itu seperti mutiara yang tersimpan dengan sebaik-baiknya. Itu yang ditulis oleh Nur Ismailiza. Ada pelayan-pelayan pula yang duk jaga. Yang ni yang manusia duk cari dalam dunia. Selain daripada dia cari minuman, gelas yang cantik-cantik, yang dia nak ialah ada orang yang serve dia. Ada orang yang layan dia. Ada orang yang duk tolong serve dia. Lagi banyak tukang gaji, lagi banyak orang gaji, lagi jadi satu kebanggaan pada dia. Dalam dunia Allah Ta'ala tunjuk perangai manusia. Kata Allah, kalau kamu tak ada benda tu tak apa di dunia, nanti aku bagi dalam syurga. Apa lagi yang Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tur ayat 25. Kita tengok siapa pula yang nak masuk ni Ustaz Alan. Tunggu Ustaz Alan. Ayat 25 siapa pula nak masuk? Mana dia Nur Ismailiza tak tulis dah. Dana Fira.
Okey, tak ada lagi ayat 25, ayat 26 dan ayat 27. Seorang pun tak masuk komen ni. Pasal apa? Sunyi sepi dah lah. Blok kan je lah. Okey, dah ada lah ayat 25. Wa aqbala ba'dhum. Dan dengan berada dalam nikmat itu mereka berhadap-hadapan. Wa aqbala ba'dhum ala ba'di yatasaalun, dan mereka saling bertanya-tanya. Ayat 25. Rupa-rupanya duduk dalam syurga ni boleh lepak-lepak. Lain-lain. Wa aqbala ba'dhum, boleh lepak-lepak. Maka kegemaran manusia dalam dunia ni lepak-lepak, dalam syurga pun ada. Dan lepak dalam syurga lagi manfaat. Tak ada apa menyembah benda lara. Dia tanya kepada orang yang masuk syurga, anak beranak ni, apa amalan kau orang ni duduk dalam syurga ni, yang boleh ramai-ramai ahli keluarga duduk ramai-ramai ni, apa amalan kamu? Rukisah Ahmad dia bagi tahu ayat 26. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diazab oleh Allah. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Kami waktu kami hidup dalam dunia dulu, kami dengan keluarga kami musyfiqin. Kami jadi golongan musyfiqin. Jadi saya nak ajak pada tuan-tuan malam ni, jom kita jadi golongan musyfiqin, ayat 26. Yang ni yang saya nak tunggu sangat tuan-tuan. Hari ni Faradina dah masuk lah, ayat 26. Saya nak ajak satu yang malam ni tuan-tuan. Jom kita jadi musyfiqin. Musyfiqin pada diri kita dan ahli keluarga kita. Takutlah dengan azab yang akan kita dapat kalau kita berbuat maksiat. Maka kita pun jaga diri kita, jaga anak isteri kita. Maka kita jadi musyfiqin. Dengan sebab kita musyfiqin, kita akan dimasukkan dalam syurga bersama-sama. Masuk kampung kita yang asal. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada penulis-penulis komen yang membantu saya untuk membacakan ayat 21 sampai ayat 26 tadi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Masya-Allah. Jadi saya serahkan kepada yang berbahagia Ustaz. Mungkin ada tambahan yang ingin Ustaz berikan. Dipersilakan Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz Ahmad. Antara keistimewaan syurga, saya bila Datuk Kazim sebut tentang syurga, keindahan, kelazatan dalam tu, saya teringat antara ciri ahli syurga, dia tak tua dan tak muda. Dan semuanya dalam keadaan pertengahan, dalam 30-an ke 40 itu lebih kurang, betul kata ulama. Maknanya muda-muda. Dan takkan ada dalam syurga orang tua. Inilah yang menyebabkan di zaman Rasulullah SAW ada makcik-makcik menangis bila dia nak Rasulullah bergurau dalam syurga tak ada orang tua. Menangis. Kalau kita sebut malam ni pun Datuk Kazim perasan Haji Arsyad menangis. Tak ada orang tua. Bila Rasulullah tengok menangis begitu, Rasulullah kata begini, kita apabila layak untuk masuk syurga, sebelum masuk syurga, umur kita dikembalikan balik. Matilah 70 ke 80 ke 90 ke, dia jadi muda balik. Masuk ke syurga sekitar umur 30 ke 40 tahun. Allah Datuk, kalau logo tu tak betul lah depa kata muda hanya sekali, tak betul. Kita nak muda dua kali. Sekali di dunia, sekali di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila layak masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapakah Allah plan macam tu? Masuk syurga muda. Kenapa? Sebab macam Datuk sebut tadi, kerana dalam syurga banyak nikmat. Hidangan demi hidangan. Kita masuk tu 60 bidadari bawa 60 dulang kepada kita untuk makan. Tuan-tuan, bayangkan kalau kita tua, gout pun ada, apa semua ada, yang ni tak boleh makan, ini tak boleh makan. Kan? Bolehkah makan banyak tu Ustaz? Tuan-tuan, di dunia kita makan sebab kita lapar. Tapi dalam syurga kita makan bukan pasal lapar. Kita makan tu kerana nak merasa kelazatan makanan-makanan yang berupa bermacam-macam rupa saja. Di dunia kita makan banyak kena buang.
di syurga, kita makanlah banyak mana pun tak buang. Tak ada tandas dalam syurga. Jangan siapa-siapa pergi duk tanya malaikat ni toilet tak mana toilet. Tak ada tuan-tuan. Di dalam tafsir Nurul Ihsan disebutkan, ulama mentafsirkan ayat cerita tentang syurga. Bila kita makan kan, Halo, Assalamualaikum Ustaz. Macam mana? Okey, line mungkin ada masalah sedikit. Line dia, tuan-puan yang dirahmati Allah. Baik, mungkin Datuk sementara kita tengok ni, kita baca sikit komen-komen sahabat-sahabat kita. Muhammad Hasfani, Alhamdulillah nikmat dalam syurga tiap saat makin indah, makin enak, makin lazat, subhanallah. Ya, tepat sekali. Baik, kemudian Masya Allah, Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya kalau bersuami 2 kali, suami dah meninggal 2, dapat tak jumpa kat syurga nanti? Mungkin sementara nak tunggu Ustaz Roslan, boleh Datuk huraikan tentang persoalan ini. Dia kata apa, kahwin 2? Dia kahwin 2 waktu kat dunia tapi dah meninggal. Esok kat akhirat nanti dia dapat 2-2 ke? InsyaAllah. Yang mana hak terbaik, mana yang paling terbaik, mudah-mudahan yang itulah yang dapat pada kita. InsyaAllah. Doalah. Mudah-mudahan dapat. Baik, okey. Lagi kemudian ada yang tanya Ustaz, kenapa lelaki boleh dapat banyak, perempuan kena 1 je? Tuan-tuan yang saya hormati, ada setengah orientalis barat, dia membenci dan dia menghentam ajaran Islam. Salah satunya ialah di antara soalan yang ditanya oleh Naik Ahmad tadi. Dia kata hidup orang Islam ni tak habis-habis dengan seks, dengan perempuan, dengan perkahwinan. Itu ya. Maka dikondem, dikutuknya. Sedangkan perkara itu ialah perkara yang berlaku saban hari. Orang bincang. Cuba tengok filem Hindustan. Yang duk bergaduh siang malam cerita Hindustan tu. Naik kereta api, panjat kereta api, terjun bangunan, naik kuda, main kat tasik, menari apa semua tu pasal apa? Hero mari buat kayu hoki, orang jahat buat kayu hoki duk katok tu. Pasal perempuan. Pasal jantan. Nak nafikan apa lagi? Benda itu benda realiti. Hidup manusia ni duk cari benda itu. Dan disebut oleh Allah dalam Quran, Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Dihiasi manusia ni suka kepada syahwat. Daripada kalangan perempuan, hak lelaki pun suka perempuan, perempuan suka lelaki. Maka Allah aturkan supaya jadi tertib. Aturkan supaya menjadi terbaik. Macam mana buat aturan itu? Jadi janganlah kita ni duk terpengaruh dengan dakwah yang memburukkan Islam tentang masalah syahwat tadi ni. Sedangkan kalau kita tengok pada agama lain dan sebagainya, lagi malah kita nak cakap jadi kot lain pula. Memadailah kita cakap. InsyaAllah kita Ustaz Lan dah ada sekarang. Kita nak balik kepada Ustaz Lan. Tadi dia putus line. Silakan Ustaz. Last kali tadi Ustaz Lan, kat syurga tak ada tandas sebab tak ada najis. Silakan Ustaz. Ya, itulah yang dikatakan syurga. Dia lain daripada dunia. Kan? Sebab itu Allah Ta'ala tempatkan siapa yang layak untuk masuk syurga itu, dia dalam keadaan muda. Bidadari pun ramai. 1 orang paling kurang 60 orang bidadari berkhidmat kat dia. Tuan-tuan bayangkan kalau masuk umur tua. Masuk umur 60, 75, 80. Kan? Gout ada, darah tinggi ada, kencing manis ada. Jadi nak buat apa dengan nikmat syurga? Jadi cantiknya, indahnya syurga itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita kena jangan terpedaya dengan dunia. Segala nikmat dunia ini dia akan berakhir. Tapi nikmat akhirat, nikmat syurga dia semakin bertambah. Kan? Dunia sihat, berapa lama kita boleh sihat? Kan?
Kita kaya. Berapa lama kita boleh makan? Habis sangat, umur 40 lebih sikit. Semua boleh makan. Naik 45, 46, masuk kedai teh tarik, kurang manis satu. Manis pergi dah kan. Lama pula jumpa. Lama tak jumpa apa abang. Allah Ustaz. Daging pula tak boleh. Darah tinggi. Selang setahun pula jumpa lagi. Apa abang pula. Allah Ustaz. Sotong udang pula tak boleh. Jadi inilah yang dikatakan dunia. Nikmat semakin berkurang. Kita nampak aja kita semakin banyak duit, kita semakin pangkat tinggi, kita semakin, tapi sebenarnya dia semakin kurang. Tapi di dalam syurga semakin hari semakin bertambah nikmat itu, semakin hari semakin bertambah nikmat itu. Demikian juga sebaliknya neraka Allah pun begitu. Azabnya semakin hari semakin bertambah. Dunia kita azab sakit macam mana pun akhirnya mati. Mati. Kan ada akhirnya. Tapi sakit di neraka Allah semakin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah. Jadi sebab itu marilah kita berusaha untuk jaga diri kita, untuk jaga keluarga kita supaya selamat daripada neraka dan layak untuk menghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin mukminin yang dirahmati Allah sekalian. Syurga dia bukan macam dunia. Akhirat lain dengan dunia. Dunia kita nak apa pun kita kena datang ke dunia. Kita lahir ke dunia. Kita nak jadi cikgu, nak jadi ustaz, nak jadi polis, nak jadi tentera, nak jadi Perdana Menteri. Kita kena berada di dunia. Barulah kita berusaha. Contoh. Tapi di akhirat, bukan macam dunia. Apa yang kita nak di sana, bukan kita cari di sana. Tapi kita kena cari di sini, di dunia. Kita kena cari di dunia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jangan kita sampai di padang mahsyar Allah barulah mana anak aku, mana isteri aku nak jaga aku anfusakum wa ahlikum nara. Bukan masa dia dah. Jumpa malaikat pula, malaikat kat mana masjid? Nak iktikaf, nak sembahyang. Dulu tuan-tuan di dunia tak nak, sampai di sana bukan tempat beramal lagi lah di akhirat Allah. Di sana tempat kita menerima apa yang kita lakukan waktu kita hidup di dunia. Dunia tak apa. Kita mari dulu baru kita buat. Kita mau datang umpamanya teringin nak duduk kat Ipoh dekat dengan Datuk Kazim, senang boleh mengaji. Kita pergi sana cari rumah sewa dan sebagainya. Pergi sana dulu. Tapi akhirat bukan. Jangan sampai sana baru kita cari syurga Allah. Sampai sana baru kita nak lari daripada neraka Allah. Dia tidak betul. Apa yang kita nak cari ialah ini waktu kita berada di dunia. Tuan-tuan, banyak benda yang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk melayakkan kita ke syurga Allah. Allah bagi anak, jaga. Allah bagi isteri, Allah bagi harta, Allah bagi kedudukan. Pastikan semua ini kita uruskan dia melayakkan kita ke syurga Allah. Dan jauhi daripada amalan dan perbuatan yang kita menguruskan anugerah Allah waktu kita di dunia ini yang boleh membawa kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillah. Sekian dulu. Allahu a'lam. Wallahu alam. Jadi tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih yang berbahagia Ustaz Ruslan atas pencerahan sebentar tadi mengenai betapa nikmatnya hidup di dalam syurga ni tuan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adalah satu musibah yang besar apabila satu orang itu ataupun diri kita ini tidak dapat melakukan amal-amal ahli syurga di dunia lagi. Itu satu kerugian dan musibah yang sangat besar tuan-puan dan dirahmati Allah. Baik tuan-puan, sebenarnya kita berada di hujung rancangan. Jadi alhamdulillah hampir 48 minit kita bersiaran pada malam ini. Jadi tanpa membuang masa, saya berikan ruang dalam masa seminit dua kepada yang berbahagia Datuk dan Ustaz Ruslan untuk buat kesimpulan secara ringkas pada malam ini berkaitan dengan tajuk kita. Dipersilakan yang berbahagia Datuk. Terima kasih Ustaz Ahmad. Terima kasih kepada Ustaz Ruslan. Saya bacakan show yang komen yang ditunjukkan tu, ada yang minta Ustaz Lan berpantun. Tutup dengan pantun untuk Ustaz Ruslan. Kena memenuhi harapan tu Ustaz Ruslan. Tuan-tuan yang saya hormati, diri depan cermin macam saya sebutkan tadi, tengoklah daripada hujung rambut sampai hujung kaki, itulah diri kita. Allah pesan pada kita, jaga diri kita, jangan disentuh neraka. Kemudian malam sekali lagi kita masuk bilik anak-anak kita.
tengok mereka duduk tidur, tengok mereka duduk main komputer, duduk buat kerja sekolah, PDPR. Itulah insan yang Allah Ta'ala pesan, jaga mereka, jangan masuk neraka. Besok pagi kita sarapan ramai-ramai lepas sembahyang subuh, pukul 8.30 kita sarapan. Tengok seorang-seorang muka anak kita. Inilah yang Allah pesan pada kita. Jaga, jangan biarkan mereka disentuh api neraka. Dan saat lagi, pukul 11 kita nak tidur. Kita tengok suami kita tidur, kita tengok isteri kita tidur. Sebut dalam hati kita, wahai abang-abang, itulah isteri kita. Yang Allah pesan, jaga isteri kita, jangan disentuh neraka. Kalaulah tiap-tiap hari kita buat macam ni tuan-tuan, insya-Allah kita akan pelihara diri kita sungguh-sungguh dan keluarga kita daripada terlibat dengan neraka dan amalan-amalan yang membawa ke neraka. Selalu-selalulah bermonolog. Selalu-selalulah berbicara dengan diri sendiri. Berbicaralah. Aku ni kalau Allah tanya aku di hari kiamat, lepas dah. Lepas dah aku ni. Aku ni kalau Allah tanya pasal isteri aku, lepas dah aku ni. Aku ni kalau Allah tanya pasal anak-anak aku, lepas dah nak jawab depan Tuhan ni. Saban hari muhasabah lah, bertanyalah tuan-tuan. Maka nombor satu saya kata tadi, bekalkan adab dengan ilmu. Kemudian yang kedua, ajarkan agama pada anak-anak kita. Yang ketiga, ajaklah mereka berbuat ibadat. Dan yang keempat, halanglah mereka daripada berbuat maksiat. Mudah-mudahan kita dan anak-anak isteri kita dihimpunkan dalam syurga nanti. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Terima kasih yang berbahagia Datuk atas kata-kata akhir sebentar tadi. Dipersilakan Ustaz Roslan, mungkin sedang mengarang pantun tu, dipersilakan Ustaz. Okey, kita tunggu seminit dua, sesaat dua tuan-tuan. Okey, alhamdulillah siap. Dipersilakan Ustaz, pantun. Dah duk tulis apa rumusan Datuk tadi supaya dapat jadi kenangan kita, dapat ilmu malam ni kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, dunia mazra'atun lil akhirah. Dunia adalah ladang akhirat. Kita kena ingat kita sedang berada di dunia, kita seorang petani. Petani yang sedang mengusahakan tanaman akhirat. Yang hasil dia kita nak ambil waktu kita sampai di sana. Jangan leka. Banyak benih-benih tanaman Allah bagi kepada kita. Salah satunya anak-anak kita. Anak-anak kita. Jaga sungguh-sungguh. Kalau kita nak syurga, kita nak mudah masuk syurga, kan pastikan kita mendidik anak-anak yang Allah Ta'ala beri. Kalau baikkah dia, tak baikkah dia, hadapi. Semua tu Allah nak bagi pahala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bukan saja anak-anak yang baik saja, yang ibu bapa yang mendapat ganjaran. Kalau kadang-kadang ada juga orang yang Allah takdirkan anaknya bermasalah, dia sabar di atas masalah itu akan membawa dia ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sepertinya ada sahabat tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, kenapa kita orang-orang mukmin ni selalu Allah uji? Kadang-kadang uji kesusahan dengan makanan tak ada. Allah uji dengan kemiskinan, dengan penyakit, dengan musibah. Sedangkan kadang-kadang orang yang tak beriman itu Allah bagi relax, tak ada susah apa pun. Lalu kata Nabi SAW, ada di kalangan orang-orang mukmin, Allah telah tetapkan kedudukan dia mulia di sisi Allah. Tuan-tuan, Allah letakkan dia darjat dia tinggi di sisi Allah, tetapi amalan dia mungkin tidak cukup untuk bawa dia naik ke darjat yang ditetapkan. Lalu Allah beri kepada dia kesusahan. Kadang-kadang kesusahan itu melalui penyakit, kadang-kadang kesusahan itu melalui harta benda susah, kadang-kadang kesusahan itu melalui anak yang bermasalah. Dia sabar, dia terima, dia usaha untuk mengelakkan dia, maka sabar dia itu membawa dia ke syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, amatlah silap dalam kita berbincangkan soal qu anfusakum wa ahlikum ni, kita kata Allah depa tak puala, anak depa baik-baik, anak kita tak macam anak depa. Jangan tuan-tuan. Apa pun yang Allah bagi pada kita, kalau kita terima dan kita hadapinya mengikut apa yang Allah kehendaki, kita sabar, itu yang akan membawa kita ke syurga Allah. Yang penting, apa yang Allah bagi pada kita di dunia ni,
Allah bagi anak, Allah bagi harta, Allah bagi pangkat, Allah bagi ilmu pada kita. Jadikan ini semua semaian-semaian yang kita sedang semai di dunia, yang kita nak petik hasilnya di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ustaz Ahmad, saya rasa itulah sikit sebanyak rumusan yang dapat saya berikan. Oleh kerana minta juga pantun, saya pun terpaksa berpantun jugalah. No? Pergi ke market beli ikan duri. Lalu ikan duri dibawa di dalam raga. Marilah sama-sama kita menjaga diri. Insya-Allah kita semua akan ke syurga. Allahu a'lam. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-puan dirahmati Allah. Terima kasih yang berbahagia Ustaz Roslan. Terima kasih yang berbahagia Datuk atas pencerahan pada malam ini tuan-puan. Ramai yang kata tak puas. Memang seronok dan dia orang rasa kenapa singkat sangat, kenapa tak sampai pukul lebih lah, mana kata lebih masa. Jadi tuan-puan, kami mohon maaf atas masa yang mencemburui kita. Kita hanya mampu bersiaran hanya sejam sahaja pada malam ini di setiap malam kita. Jadi melainkan kalau ada permintaan seperti ini mungkin kita akan bincang lagi selepas ini bagaimana. Jadi apapun kita ucapkan terima kasih. Saya persilakan yang berbahagia penyelaras kita Tuan Haji Arsyad sepatah dua kata di akhir ni. Alhamdulillah, kepada Ustaz Datuk Kazim Alias, Ustaz bahagia Ustaz Roslan Cheiros. Terima kasih untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam lain masa. InsyaAllah untuk program Datuk, InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di hujung bulan Ogos nanti insyaAllah. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Terima kasih yang berbahagia Haji Arsyad. Terima kasih kepada seluruh penonton yang menjayakan, yang menyokong program kita pada malam ini. Terima kasih di atas sumbangan yang diberikan kepada Pusat Pendidikan Al-Barakah. Jika ada apa-apa persoalan mengenai Pusat Pendidikan Al-Barakah, boleh hubungi Puan Zainab pada nombor yang tertera di bahagian ruang komen itu, tuan-puan dirahmati Allah. Terima kasih lagi sekali kita ucapkan kepada panel kita. Datuk, terima kasih. Tuan Haji Roslan, Ustaz Roslan, terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Arsyad. Terima kasih semua.